بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وستفترق أمتي على 73 فرقة. Sedangkan umatku pula akan berpecah kepada 73 golongan. Kita lagi banyak pula tuan-tuan. Na'udzubillah ya tuan-tuan. Nabi bagi tahu lama dah, 1400 tahun yang lalu sabda baginda Rasul kepada 73 golongan, dan dia paling menakutkan kulluha finnar, semuanya ke neraka. Tuan-tuan, Nabi tak mention satu, tapi Nabi kata semuanya. Maknanya kalau urutan 73, 1 hingga 73, yang mana satu? Illa wahidatan, kata Nabi, kecuali satu. Bukan kecuali yang nomor satu. Di antara 73 itu hanya satu golongan sahaja yang akan terselamat. Kalau kita melihat daripada hadis ini tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semuanya asalnya kata ke neraka kecuali satu saja golongan yang selamat. Kita mengetahui tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perpecahan terjadi di antara golongan kita sendiri pun memang sangat banyak ya. Kalau kita melihat yang dulu-dulu kita pernah mendengar Mu'tazilah ya, Khawarij dan sebagainya. Dan hari ini pula pemahaman itu ada, cuma namanya sahaja yang dibezakan, namanya sahaja yang diganti. Contohnya, manusia ada yang hari ini yang memikirkan hukum secara akal sahaja ya, yang tanpa mengambil hukum Allah Azza wa Jalla, tanpa wahyu semata-mata, tapi dia cuba melaksanakan atau mengambil sebuah hukum atas dasar akalnya. Yang mana yang kita melihat pada hari ini tuan-tuan, dia membuat satu komen atau satu alasan yang mana dia kata tak perlulah kacau, suka hati dia lah. Kalau dia nak buat dalam rumah dia halwat ke apa ke, itu kan hak asasi manusia dia, itu kan hak dia. Kenapa kita kena sibuk-sibuk? Kenapa kita kena sibuk mencari tepi kain orang? Iaitu hak dia, suka dia lah. Kalau dia buat, dia tanggunglah dosanya. Kenapa kita pula yang kena sibuk-sibuk? Jadi seolah-olah tuan-tuan puan-puan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala akan melebihi atas wahyu yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, padahal kita mengetahui ketika kita melihat ada kemungkaran-kemungkaran, maka kita berhak untuk mencegah dengan pelbagai cara yang kita telah memahaminya, baik dengan tangan, baik dengan mulut, baik dengan doa dan sebagainya. Jadi ketika perkara-perkara itu muncul, akhirnya perpecahan, akhirnya pergaduhan di mana-mana, dan itulah yang diinginkan daripada musuh-musuh Islam. Jadi kalau kita melihat daripada hadis Nabi SAW, yang satu itu siapa? Kita baca dulu dalam kitab kita tuan-tuan. Wa qad iftaraqat hadhihi al-ummatu ala hadzal 'adadi min zaman qadim wa tamma ma wa'ada bihi as-sadiqul amin ala wahyillahi ta'ala wa tanzilihi. Walamma su'ila alaihi salatu wassalamu anil firqatin najiyah man hiya, sahabat tanya tuan-tuan, allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ini jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'arahi salatu wassalamu 'inda al-ikhtilafi biluzumil sawadil a'zam wa huwal jumhuru wal aktsar minal muslimin. Maksud dia,
sebenarnya umat ini telah pun berpecah belah sebanyak bilangan ini semenjak zaman dahulu lagi. Jadi mention kata pengarang kita, dari dulu hingga ke hari ini perpecahan itu memang ada. Dan perpecahan ini berlaku mengikut apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat benar lagi amanah berdasarkan ketetapan wahyu Allah dan penurunan Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat mengenai golongan yang selamat, maka golongan yang mana? Ketika ditanya oleh sahabat, maka Nabi menjawab, golongan yang berpendirian seperti aku dan para sahabatku, mithli ma ana alaihi wa ashabi. Jadi kalau kita melihat daripada siapakah ciri-ciri, kita masuk kepada ciri-ciri golongan orang yang selamat. Banyak, paling tidak ada 10 golongan yang selamat yang dikategorikan tersebut. Tetapi yang paling hebat, yang ketika Nabi ditanya oleh sahabat dan Nabi menjawab, golongan yang selamat itu ciri-cirinya yang pertama, iaitu golongan yang berpendirian sepertiku dan seperti para sahabatku. Maknanya tuan-tuan para rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghidupkan manhaj Rasulullah, orang yang menghidupkan cara hidup seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang termasuk daripada golongan orang yang selamat. Sebab kulluha finnar, semua ke neraka kecuali satu, dan kita mahukan kita termasuk daripada golongan yang satu itu yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, bukan hanya sekadar ikut cara baginda Rasul, tetapi cara manhaj para sahabat. Sebab ada juga orang yang dia kata saya ahli sunnah wal jamaah. Ini yang selalu kita mendengar. Orang yang selamat iaitu orang yang ahli sunnah wal jamaah, ya. Tetapi ada sebahagian orang yang masih menganggap sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang ada sebahagian makhluk atau golongan yang tidak menghormati atau menghargai para sahabat. Kalau kita jelas-jelas paling famous yang kita sebut ialah Syiah, sebahagian mereka tidak menghargai atau menghormati para sahabat Nabi SAW seperti Umar, Abu Bakar, Uthman. Mereka bahkan mencaci, mengatakan perkataan yang tak selayaknya kepada sahabat baginda Rasulullah SAW. Maka sebenarnya mereka bukan daripada golongan orang yang selamat. Ketika kita kata kita cinta akan baginda Rasul, ikut mengikuti cara jalan Rasul, kita kena juga menghormati, menghargai para sahabat baginda Rasulullah SAW. Karena ketika kita menghormati para sahabat, bermakna kita menghormati baginda Rasulullah.